Assalamualaikum Alia Afika. Apa khabar awak berdua? Alhamdulillah, saya sihat je. Bagaimana pula dengan Afika? Alhamdulillah, saya pun sihat je. Oh, apakah perkembangan awak berdua sekarang? Lama kita tidak bersua semenjak pandemik COVID-19 melanda negara kita dan sekarang Perintah Kawalan Pergerakan terpaksa dijalankan. Betul tu. Kali terakhir kita berjumpa selepas tamat sekolah menengah. Walaupun masing-masing sudah melanjutkan pelajaran di universiti, namun masih sukar untuk kita berjumpa. Ya Iqbal, saya pun sekarang sedang melanjutkan pelajaran di UiTM Dengkil dalam jurusan Undang-Undang. Saya pun sekarang sedang belajar di Institut Pendidikan Guru kampus Ipoh dalam jurusan Bahasa Melayu. Apa yang awak lakukan sekarang, Iqbal? Sewaktu sekolah, saya masih ingat yang awak ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang sains. Ya betul. Saya sekarang sedang melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi dalam jurusan sains. Saya telah memasuki semester kedua. Oh, cepat betul masa berlalu ya. COVID-19 sememangnya menjadi satu fenomena bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. Kehadirannya tanpa diundang dan tanpa disangka bahawa kesannya amat besar kepada kita semua. Virus ini sememangnya telah mengubah kehidupan masyarakat sekitar dan semua orang berada dalam ketakutan. Masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan harian seperti biasa dan kerja harian menjadi tertangguh terutama pada Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan sekarang. Oleh yang demikian, apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan sepanjang pandemik melanda negara kita ini, Afikah? Semasa Perintah Kawalan Pergerakan, kita perlu menjadi kreatif mencipta aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mengisi waktu lapang kita. Antaranya ialah kita boleh mencuba resipi mudah dan ringkas. Kita boleh gunakan bahan-bahan yang hanya berada di rumah dengan sebaiknya. Hidangan yang kita buat tidak perlu terlalu mewah kerana hidangan yang mudah dan ringkas kadang-kadang lebih menyelerakan berbanding hidangan yang rumit. Tambahan pula, pada waktu ini, semua orang perlu bersedia untuk berjimat cermat. Cari sahaja resipi mudah dan ringkas. Pasti banyak yang boleh kita cuba. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan sosial media untuk mencari resipi yang boleh dilakukan. Yang penting, kita tidak membazir. Oh, jadi maksudnya kita boleh mencipta resepi baharu hanya dengan menggunakan bahan yang sedia ada di rumah untuk berjimat cermat dan mencari resepi-resepi tersebut di internet. Ya, betul tu Iqbal. Bagaimana pula dengan saya? Saya tidak begitu suka memasak. Tidak mengapa Alia, awak boleh mempelajari bahasa serta kemahiran baharu. Setiap orang mesti mempunyai bahasa yang sudah lama mereka ingin belajar dan kuasai. Pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan inilah merupakan waktu yang sesuai untuk kita mempelajari bahasa baharu. Tidak kira bahasa apa yang ingin kita pelajari, kita boleh menggunakan bahan di Google dan memulakan pembelajaran sendiri di rumah. Kita boleh mulakan dengan perkara asas seperti senarai perbendaharaan kata yang mudah dan cara untuk menyapa dalam bahasa tersebut. Aplikasi seperti Duolingo juga dapat membantu anda menguasai bahasa baharu. Jika tidak berminat untuk mempelajari bahasa baharu, kita juga boleh mempelajari kemahiran baharu seperti menjahit, melukis, berkebun, memasak, menyunting video atau gambar dan sebagainya. Jadinya, terdapat aplikasi yang boleh membantu kita mempelajari bahasa baru ya. Menarik sungguh. Saya ingatkan kita hanya boleh menggunakan Google sahaja selama ini. Ya, betul tu. Afika juga ada menyatakan sekiranya kita ingin belajar bahasa baru, kita perlu bermula dari asas. Namun, jika tidak berminat untuk mempelajari bahasa, kita boleh mempelajari kemahiran baru. Pandemik ini rupanya ada kebaikannya juga ya. Namun, saya masih tidak berpuas hati kerana kita terpaksa menjalankan pembelajaran secara atas talian. Pada pendapat saya, cara ini
semestinya tidak relevan. Jadi Alia, boleh ke awak terangkan tentang pembelajaran secara atas talian dengan lebih lanjut? Oh, boleh Iqbal. Ya, saya tahu majoriti pelajar sememangnya tidak menyukai pembelajaran secara atas talian ini. Namun, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita terpaksa mengikut arahan kerajaan demi keselamatan dan kesihatan semua pihak. Pandemik yang melanda dunia akibat penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan masyarakat di seluruh dunia mengubah norma kehidupan. Sebenarnya, pendidikan secara maya ini telah pun diadakan sejak aplikasi panggilan video seperti Skype diterbitkan. Namun, ia tidak dilaksanakan secara menyeluruh sehingga proses pembelajaran dan pengajaran di rumah ataupun PDPR diperkenalkan. Semua guru dan murid terpaksa menggunakan komputer, tablet atau telefon bimbit. Antara kelebihan melaksanakan pembelajaran atas talian adalah pelajar dan guru dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Hal ini demikian kerana guru dan murid perlu menggunakan gadget seperti komputer, tablet atau telefon bimbit serta capaian internet untuk menjalankan pembelajaran secara atas talian. Guru perlu mempelajari cara untuk menganjurkan kelas minggu. Kelas menggunakan aplikasi panggilan video yang terbaik dan mudah untuk para pelajar menyertainya. Dari sudut pelajar pula, mereka perlu peka dan bersedia untuk menyertai setiap kelas yang telah disediakan oleh guru dari subjek-subjek yang berlainan. Kerja sekolah atau latihan yang diberikan oleh guru juga pastinya berbeza jika dibandingkan sewaktu pembelajaran secara bersemuka dilaksanakan. Seperti kelas saya, kami terpaksa untuk menjawab latihan di platform seperti internet yang sukar untuk difahami. Natijahnya, tidak kira guru atau pelajar, kita kena bersedia untuk mempelajari sesuatu yang baru bagi meningkatkan kemahiran diri kerana laut yang ditimba tidak akan kering. Selain itu, pendidikan maya dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif dan mudah. Di bilik darjah, guru perlu menulis di papan hijau atau papan putih untuk mengajar dan pelajar perlu merujuk buku teks yang kurang interaktif. Melalui pendidikan secara atas talian ini, guru boleh menyediakan bahan pengajaran yang lebih interaktif seperti menggunakan Microsoft PowerPoint. Bahan pengajaran ini boleh diselitkan dengan pautan video, gambar dan animasi yang mampu menarik perhatian para pelajar. Saya suka melihat bahan-bahan yang digunakan oleh pensyarah. Tambahan pula, pelajar mempunyai kelebihan untuk mencari sendiri maklumat lebih lanjut tentang sesuatu topik yang dipelajari menggunakan enjin carian seperti Google dan Yahoo. Aplikasi penstreaman video seperti YouTube juga telah menjadi salah satu cabang pendidikan secara maya yang semakin mendapat perhatian oleh pelajar untuk mengulang kaji pelajaran atau mempelajari teknik baru untuk bersedia menghadapi peperiksaan. Ungkapan lain, dahulu lain, sekarang jelas menunjukkan pembelajaran atas talian adalah lebih mudah dan interaktif untuk generasi hari ini. Pada masa yang sama, pembelajaran secara maya sedikit sebanyak dapat mengurangkan kos perbelanjaan seorang pelajar. Proses pembelajaran di sekolah secara bersemuka memerlukan pelajar untuk memakai uniform sekolah, membeli buku teks dan latihan serta membayar yuran ven atau bas untuk menghadirkan diri ke sekolah. Apabila PDPR ini diperkenalkan, pelajar hanya perlu duduk di rumah dan menyertai kelas tanpa perlu membayar kos-kos yang dinyatakan di atas. Tak dinafikan, ibu dan bapa perlu menyediakan peranti seperti komputer dan capaian internet yang stabil untuk anak-anak menikmati pembelajaran atas talian yang lancar. Namun, ia dapat membantu meringankan beban secara jangka masa panjang
Lebih-lebih lagi jika ibu dan bapa kehilangan pekerjaan atau dipotong gaji sewaktu menghadapi COVID-19 ini. Dari sudut pandang mahasiswa dan mahasiswi pula, pendidikan secara maya ini amat meringankan beban kewangan yang ditanggung mereka kerana tidak perlu membayar yuran penginapan dan kos pengangkutan yang mereka letimi. Tuntasnya, pendidikan secara maya dapat menjimatkan kos pelajar pada aspek tertentu. Di samping itu, pendidikan secara atas talian telah membuka peluang kepada pendidikan jarak jauh tanpa batasan. Justifikasinya, walaupun guru atau pensyarah berada di kampungnya yang terletak di Kota Baru Kelantan, pelajar yang menetap di Johor Bahru masih boleh menyertai kelas yang diadakan secara maya. Sekiranya pihak berkuasa ingin memastikan pendidikan dapat disampaikan secara sama rata kepada seluruh rakyat Malaysia, mereka perlu membangunkan dan memastikan infrastruktur internet dalam negara berada di tahap yang terbaik dan pada harga yang berpatutan. Berlaku satu insiden di mana tulah seorang mahasiswi yang memanjat pokok hanya untuk mendapatkan capaian internet bagi menjawab peperiksaan secara atas talian. Situasi yang membahayakan nyawa ini wajib dielakkan pada masa hadapan kerana secara realitinya infrastruktur internet boleh dibangunkan di mana-mana sahaja. Bat kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Tegasnya, dengan memperkukuhkan infrastruktur internet, pendidikan secara maya dapat meluaskan capaian internet kepada capaian pendidikan kepada seluruh ahli masyarakat. Itu sahaja serba sedikit daripada saya. Wah, sungguh terperinci sekali huraian yang kamu sampaikan itu, Alia. Tetapi memang betul apa yang kamu katakan itu. Banyak kelebihan yang dapat diperoleh daripada pembelajaran secara atas talian ini. Saya ingat, kelas dalam talian ini hanya memberi keburukan sahaja, namun ada juga kebaikannya. Hal ini mampu memberikan manfaat yang berguna kepada pelajar, walaupun negara kita sedang melanda pandemik. Walaupun berada dalam situasi ini, pendidikan haruslah sentiasa diutamakan kerana ianya merupakan tunjang dalam kemajuan negara, khususnya pada waktu sekarang. Ya Iqbal, dalam memajukan negara, kita mestilah melahirkan lebih ramai modal insan yang berguna tak kira dalam bidang apa sekalipun. Oleh itu, negara kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Kesannya, negara akan dipandang tinggi dan dicontohi oleh negara luar. Sememangnya pendidikan ini merupakan elemen penting dalam kesejahteraan negara. Nampaknya, begitu banyak kesan yang wujud apabila PKP dikuatkuasakan. Tambahan lagi dengan adanya beberapa norma baharu yang diguna pakai dalam kehidupan harian. Maka perkara ini juga memberi impak kepada individu, masyarakat dan negara. Jadi Iqbal, apakah kesan daripada penguatkuasaan PKP yang kamu dapat lihat? Baiklah, jadi antara kesan yang saya dapat lihat apabila PKP dikuatkuasakan ialah kadar pengangguran meningkat. Bermulanya penguatkuasaan PKP telah menyebabkan ramai pekerja, khususnya daripada sektor swasta, hilang pekerjaan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat majikan yang tidak mampu untuk membayar gaji pekerjanya disebabkan oleh hasil keuntungan syarikat yang tidak mencukupi. Di samping itu, kerajaan juga telah menetapkan supaya semua syarikat dan kilang mengehadkan bilangan pekerja mereka. Arahan tersebut dikeluarkan bertujuan untuk mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Meskipun begitu, kesannya dirasai oleh para pekerja kerana mereka hilang punca pendapatan mereka selama ini dan mereka terpaksa mencari pekerjaan lain dengan kadar yang segera. Kesannya, mereka yang menganggur tidak dapat mencari rezeki untuk diberikan kepada ahli keluarga masing-masing. Lebih teruk lagi, mereka mungkin akan mengalami stres yang berpanjangan lalu menjejaskan kesihatan mental mereka.
Tapi kan Iqbal, berdasarkan apa yang kamu katakan sebentar tadi, saya lihat PKP ini hanya memberikan kesan buruk. Adakah terdapat kesan baik di sebalik penguatkuasaan PKP ini? Mestilah ada Afikah. Setiap yang buruk itu pasti ada baiknya. Jika dilihat betul-betul, PKP ini juga ada mendatangkan kesan baik kepada manusia dan alam sekitar juga. Antaranya memberikan peluang kepada kita untuk meluangkan masa lapang bersama keluarga dan insan tersayang. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk kerap keluar, namun perkara itu tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan beberapa aktiviti di dalam rumah bagi mengeratkan lagi hubungan sesama ahli keluarga. Selain itu, apabila PKP dikuatkuasakan, orang ramai tidak dibenarkan keluar sesuka hati kecuali untuk perkara-perkara yang penting sahaja. Jadi, penggunaan kenderaan seperti kereta, motosikal, bas dan lori semakin berkurangan lalu menyebabkan kurangnya pembebasan gas toksik seperti gas karbon dioksida ke atmosfera. Rentetan daripada itu, pencemaran udara juga tidak akan berlaku kerana indeks kualiti udara berada dalam keadaan yang baik dan selamat. Betul tu Iqbal. Saya sangat setuju dengan apa yang kamu katakan kerana sebelum ini pencemaran udara kerap berlaku dan perkara ini telah menyebabkan orang ramai jatuh sakit seperti sesak nafas, demam, batuk dan sebagainya. Maka benarlah Perintah Kawalan Pergerakan ini juga mendatangkan kesan yang baik kepada manusia dan alam sekitar. Sememangnya PKP ini bukan sahaja memberi kesan positif namun kesan negatif juga. Perintah Kawalan Pergerakan yang diarahkan berjaya mengubah dan membentuk disiplin rakyat Malaysia. Saya dan keluarga menjadi lebih berdisiplin semenjak PKP ini dijalankan dalam usaha memerangi musuh yang tidak dilihat secara zahir dan mampu memakan nyawa kita. Masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab dan mendapat kesedaran yang baharu. Betul tu Afikah. Sebagai rakyat yang sayang dan cinta akan negara, kita hendaklah bersikap bagai aur dengan tebing bagi membantu antara satu sama lain jika melihat ahli masyarakat yang lain berada dalam kesusahan atau memerlukan bantuan. Bak kata pepatah Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi semoga kesabaran kita dalam menempuh norma baharu ini memberikan hasil yang memanfaatkan masa hadapan diri kita, masyarakat dan juga negara. Betul. Kerajaan sudah memainkan peranan untuk membasmi pandemik COVID-19 ini. Maka, marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan supaya boleh kembali kepada sedia kala. Diharapkan dalam tempoh ini negara kita akan pulih dan wabak ini boleh dikawal. Ya, betul tu Alia. Saya tidak sabar untuk berjumpa awak berdua. Saya rasa setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Saya perlu membantu ibu saya memasak. Oh, semoga kita dapat bertemu lagi ya semua. Jaga diri dan kesihatan. Okey, baik Alia dan Afika. Semoga bersua lagi. Bye. Bye.